Benarnya Yang Berhormat Ngah Koming orangnya bijak. Apa erti move on? Tolong jawab. Bila disebut move on, orang kita kata alhamdulillah dah tak ada isu. Dia kata move on. Move on berarti dia akan bawa terus isu ini. Tidak terfikirkah oleh kita move bergerak, on sambung. Jadi kita menganggap dah selesai. Di situlah kita khilaf. Dalam senyum dia menikam bukan dengan pisau tapi dengan fikiran. Itu dia. Saya tak yakin ini akan berhenti. Beliau akan gembar-gemburkan lagi dalam tempoh yang lain. Mari kita fahami. Isu ini muncul pada 22 Jun tahun 2022. Ramai mana kita ada buat sebutan? Tak ada. Hari ni dah 17 hari bulan. Dah dekat-dekat 14 bulan. Dah dekat-dekat 10 bulan isu ini. Baru hari ni meletup. Sebabnya pemimpin politik ulung orang Melayu tak kisah. Asalkan pegang jawatan di situ. Tapi kalau pegang jawatan Timbalan Perdana Menteri, mesti pegang jawatan dalam menentukan hak-hak masyarakat kita. Macam saya sebut tadi, saya tak nak perkauman, langsung tidak. Tapi apa yang ada dalam perlembagaan tadi, jangan takut menuntutnya. Itu maksud saya. Orang Melayu dah tak nak cakap lagi Semenanjung Tanah Melayu. Kereta api Tanah Melayu dah diambil di YTL. Diam juga. Jadi sebab itulah kita jadi korang durang. Bangkitkan perkara ini. Jadi saya tak percaya isunya habis. Move on berarti sambung lagi. Rumusan yang saya lihat, orang Melayu kurang menyuarakan fakta, tapi lebih perasaan politik. Seharusnya kita kuat dengan fakta, iaitu fakta undang-undang dan fakta konvensyen, selain daripada fakta politik. Jadi rumusan tadi yang saya buat ialah cadangan yang dikemukakan oleh Ngah Koming adalah satu rentetan yang lama kepada yang baru. Bermula dengan usaha beliau menjadikan tanah kampung baru di Perak bagi tempoh 999 tahun, kemudian terus kepada menjadikan kampung baru sebagai telapak politik besar orang-orang Tionghoa. Ini mesti dilihat dari sudut politik dan juga dari sudut undang-undang, selain daripada sudut convention. Bila kita berhujah supaya rakan-rakan kita dalam komuniti Cina tak bengis dengan kita tunjukkan bahawa bukan mudah nak jadi sesuatu yang didaftar di bawah Convention UNESCO, kecuali makan masa 3 tahun setengah dengan dossier 2 volume atau 2 jilid yang satu-satunya 4 inci dan memerlukan tempoh serta penglibatan pakar yang lama. Yang saya lihat dalam syur yang dibuat oleh Ngah Koming tidak ada. Jadi rasa kecewa sedikit itu, beliau menyatakan bahawa ini disyorkan oleh Jabatan Warisan Negara. Kalau itulah yang sebenar, maka jabatan harus nafi. Jika tidak, perasaan orang Melayu terhadap Jabatan Warisan Negara akan menjadi negatif. Ini tidak bagus. Ulasan lain yang boleh saya beri ialah bahawa orang Melayu banyak masa ini tidak sedar bahawa hak mereka sudah hakis banyak. Mungkin disebabkan oleh sekatan-sekatan yang diadakan. Jangan bercakap pasal raja, jangan bercakap pasal agama, jangan bercakap pasal bangsa. Saya kira ketiga-tiga perkara ini tak salah di bawah Akta Hasutan 1948, Seksyen 4-2. Sebabnya, kalau tidak bercakap secara rasional tentang hak kita, apa lagi kita nak cakap? Tapi kalau kita bercakap memperkecilkan atau menghina raja, menghina bangsa, memecah belahkan masyarakat, itu salah. Itulah mukadimah dia. Kalau ada soalan lain, saya cuba jawab. Dan susunan fakta ini perlu kita rasai bersama. Kampung baru adalah kaitan dengan komunis. Jadi stigma ini nampak saya Ngah ingin padamkan.
sekiranya dapat didaftar di bawah UNESCO sebagai tapak warisan. Tak dapat diraba ataupun dibuang fakta itu oleh kerana perakuan-perakuan Gerald Templer, kematian Sir Henry Gurney, William Ho dan juga kelakuan-kelakuan Rashid Maidin dengan Chin Peng di Perak serta di sempadan negeri Thai. Semua orang ini bertumpu dan berpusat kepada kampung-kampung baru. Komunis tidak habis tahun 60 sekiranya orang-orang dalam kampung baru tidak bersubahat. Jadi kebolehan Nga berfikir secara membina semula saya hormat. Tapi pendekatan itu salah. Dari segi undang-undang, dari segi konvensyen UNESCO, dari segi petak kita mempengaruhi masyarakat untuk berubah sedemikian. Orang Melayu secara baik, secara tersusun mesti bangun tentang ini dan ambillah rakan-rakan dalam kampung baru itu, sesuaikan mereka ke dalam arus perjuangan kehidupan baru. Kekecewaan saya tadi saya sudah lahirkan sebagai orang lama. Pertama ialah pemimpin ulung Melayu dalam parti memerintah tak bercakap apa. Perdana Menteri pun tak ada cakap apa. Timbalan Perdana Menteri pun tak cakap apa. Jadi bila tidak ada hal ini, orang lain akan menganggap bahawa ini sebahagian daripada hal yang boleh diterima. Kedua ialah didapati bahawa Jabatan Warisan Negara mesti bersikap neutral dan buat kenyataan. Jangan takut kepada menteri jikanya dihimpit ataupun dipengaruhi. Seterusnya, pegang teguh kepada undang-undang warisan tanah air kita, iaitu Akta Warisan 2005. Pegang itu, Seksyen 67 khasnya. Dan di situ dikatakan juga Seksyen 30 tak boleh dijadikan apa-apa heritage atau warisan selagi tidak menepati Seksyen 67 tadi. Ini sudah jelas. Jadi dalam hal yang sedemikian saya harap masalah yang ditimbulkan oleh Nga Koming menjadi satu elemen penyatu kepada orang Melayu atas hak-haknya. Saya khawatiri dan rakan-rakan saya macam Prof telah bersama-sama tempoh hari mengutarakan supaya keteguhan bahasa Melayu itu punca kepada perpaduan, dan ini mesti dipegang baik-baik. Contoh-contoh berkecainya hal-hal ini sudah saya katakan tadi, meniru-niru bahasa yang tidak menyatukan kita. Dan orang-orang di kampung baru bagaimana? Cuba lihat balik bagaimana mereka berbahasa Melayu atau berbahasa kebangsaan. Tidak seperti Indonesia di mana warga di sana bercakap dalam bahasa Indonesia tanpa ketelohan, tanpa sesuatu yang menjadi musabab tidak fasih. Prof Awang dulu pernah berbincang dengan saya untuk menyatakan jalan-jalan menyatukan negara ialah bahasa. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Oleh itu Dewan Bahasa dan Pustaka harus masuk ke kampung baru misalnya dan buat program, satukan balik dan beri nilai kepada masyarakat yang tidak mengajukan dasar bahasa, jiwa, bangsa. Jadi saya tak naklah bertembung dengan rakan sekabinet saya yang begitu lama. Tapi setahu saya, rakan saya Tan Sri Rafidah tidak selalu menjurus kepada nasionalisme. Beliau menjurus kepada ekonomi banyak. Oleh itu, saya hanya mohon kepada beliau bahawa kata-kata seperti itu mengatakan tanah Melayu dah tak ada. Tolong rujuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tolong. Undang-undang itu tak mati ya. Undang-undang itu masih hidup. Lagi satu, pada tahun 1977 kita telah merumuskan bahawa semua undang-undang berkaitan dengan pewujudan Malaysia menjadi pegangan utama tanah air kita. Perjanjian Malaysia yang wujud tahun 63 ya, menyebut Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu, Semenanjung Tanah Melayu,
The Malay States. Apa lagi nak jadi bukti? Ini tanah air kita. Ini tanah air orang Melayu. Kita terima orang-orang lain masuk sebab mulai tahun 1911, semasa itu Frank Swettenham baru nak habis kerja, ya. Beliau menulis dalam buku Footprints in Malaya mengatakan the Malays are the gentlemen of the East. Baik, sebab itu kita bagus kita terima semua orang. Namun mengatakan Melayu tak ada lagi nama atas negeri dia, satu kedurjanaan. Dan mohon supaya lihat balik sejarah, elok-elok baca. Sebab kata orang baca sekali tak faham, baca 2 kali, ulang balik. Jadi telah dikatakan pantun orang Melayu, ya, iaitu baju Melayu berbutang 5, ada juga berbutang swasa. Orang Melayu jangan lupa, hilang kuasa, hilang semua. Itulah penutup dia. Jadi saya tak ada nak bedai apa-apa. Tengok fakta balik. Masalah kita sekarang, kita tak tengok rekod undang-undang kita. Apa undang-undang kita? Akta kita. Penubuhan negara kita. Apa hak kita di bawah 153 tadi, ya? 152. Apa hak kita di bawah perkara 3? Hak kita. Mesti kita apungkan terus. Kita tak ambil hak orang Tionghoa. Mereka lebih kaya daripada kita. Itu hal ekonomi mereka, tapi kenegaraan mesti dipegang oleh orang Melayu tampuknya. Itu dia. Hubung dengan isu baru, ya, bagaimana berkemungkinan sekarang kereta api tanah Melayu hilang dari pegangan sosio budaya dan pegangan kerajaan, alih kepada YTL. Itu isu yang paling besar sekarang selepas Kampung Baru ni. Bila kereta api tanah Melayu dah tak ada lagi di dalam genggaman nostalgia sosio budaya dan ekonomi kita, apa yang ada kat kita lagi di tanah air? Tanah tu disentul pun sudah dijual kepada YTL. Berapa ratus ekar, media kena carilah. Betapa rendahnya sekarang capaian kita untuk menentukan hak kepada masyarakat Malaysia dan orang Melayu. Kampung Baru tak ada disebut orang lagi dah. Patut kampung ni lah jadi kampung warisan Melayu tanah air dan Datuk Keramat. Tak pernah. Mana perginya kerja kita yang selama ni dibuat, termasuk kelab Sultan Sulaiman ni, nak dijadikan warisan terus menerus dan diberi peruntukan di bawah seksyen pecahan 230. Tak ada apa. Jadi keberadaan kita pada hari ini lebih daripada mengingatkan orang Melayu mesti bersekutu dan pegang kuasa politik secara majoriti. Kalau tidak, tanah air ini lucut di tangan orang Melayu sendiri.